Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan umat Muslim. Baik, alhamdulillah kita sudah bersama selama 3 hari dan sepanjang 3 hari ini kita telah mendengar berbagai-bagai pendapat dan pandangan dan gangguan. Jawab teruskan. Pandangan dan juga cadangan yang sangat bernas yang kita akan harap majlis tertinggi akan membuat sesuatu terhadap apa yang telah kita bincangkan. Baik, saya dan dua sahabat karib saya, Cikgu Nur Hasimah dengan Cikgu Zahari telah berhasil mencatatkan perkara-perkara berikut dalam sebagai resolusi konvensyen kecemerlangan sempena 50 tahun penubuhan SPM. Baik, yang pertama ialah dari segi kepimpinan SPM. Antara yang disyorkan ialah memerlukan penulisan biografi mantan-mantan Presiden SPM. Kemudian memastikan pemimpin-pemimpin di peringkat cawangan dan pusat memainkan peranan advokasi, sehingga ini banyak diperbahaskan, ya. Menggunakan kepakaran tenaga pengajar luar untuk melatih bakal-bakal pemimpin SPM. Ya, jadi ini juga pernah berlaku dan kita harap benda ini dapat dikembalikan kepada tradisi SPM. Terlibat dengan proses membuat keputusan di semua peringkat kerajaan ataupun pembuat dasar. Jadi maknanya kita tidak mahu lagi orang buat keputusan bagi pihak kita, tetapi kita hendak sama-sama buat keputusan. Berkolaboratif dengan pertubuhan-pertubuhan OKU lain dalam memperjuangkan hak-hak OKU. Bekerjasama dengan agensi-agensi relevan untuk mengkaji kemungkinan mewujudkan pusat-pusat latihan peringkat negeri dan zon. Ini saya memang sokong sangat, ya. Selalu saya bercakap dengan kawan-kawan saya juga. Kita dah 60 tahun 60 tahun rasanya kita minta macam-macam latihan untuk kita, tetapi tak jadi-jadi juga, ya, sehingga sudah sampai masanya pertubuhan kita buat latihan sendiri. Menjalankan R&D dan mewujudkan perkongsian pintar dengan IPT atau syarikat-syarikat yang berkepentingan. Masih lagi dengan kepimpinan, ya, memperkasakan modal insan khususnya di kalangan belia dan wanita. Menyemak semula perlembagaan SPM secara komprehensif. Ini sure sahabat kita Daud, ya, supaya kita menyemak semula perlembagaan kita supaya lebih mendinamikkan, ya, SPM. Mengubah set minda ahli daripada hanya menjadi penerima kepada sanggup juga menyumbang. Ini sudah sewajarnya, ya. Memperbanyakkan mesyuarat atau kursus untuk semua kaki tangan agar dapat menjalin hubungan yang akrab sesama kaki tangan di setiap peringkat. Ini Miss Chop dah tekankan tadi, ya, dalam forum
mengadakan semula, saya ini dari segi ICT, ya. Ini antara perkara-perkara yang dibangkitkan dan disyorkan dalam aspek ICT. Mengadakan semula kursus-kursus berkaitan ICT secara berterusan di setiap peringkat dan cawangan. Mengaktifkan dan sentiasa mengemas kini laman sesawang pertubuhan, menumpuhkan pusat rujukan ICT khas untuk golongan OKU penglihatan, mewujudkan radio internet yang bersiaran sepanjang 24 jam untuk menjana pendapatan, mencongkir bakat ahli dan sekaligus mendedahkan serta menyerlahkan SPM. Dan tadi Miss Chok juga ada mencadangkan supaya diperkasakan pengurusan pentadbiran kita menggunakan ICT. Ini saya sangat-sangat setuju, ya. Baik, dari segi ekonomi, ada beberapa syur telah dikemukakan untuk kita beri perhatian. Antaranya ialah berusaha mendapatkan tanah pertanian untuk meningkatkan taraf ekonomi ahli-ahli kita. Baik, kemudian memperbagaikan kaedah untuk mendapatkan dana melalui kaedah-kaedah seperti pelaburan, perniagaan. Ini disyorkan oleh sahabat kita Daud, ya. Jenis perniagaan yang boleh kita perbanyakkan, ya. Dan juga pertanian, tanaman pokok gaharu dan sebagainya, sangat menarik yang saya fikir patut kita pertimbangkan. Baik, menyegerakan penubuhan sebuah koperasi, ya, ini pun suatu yang patut kita beri perhatian, ya. Anak-anak Perak, Kurang Upaya Penglihatan sudah ada koperasinya, ya. Jadi harap-harap SPM pun akan ada koperasi dalam masa terdekat ini. Berunding dengan PBT untuk mendapatkan lesen penjajah bebas yang memperuntukkan kuantiti barang yang munasabah yang boleh dibawa oleh penjajah OKU agar mereka tidak dikategorikan sebagai pengemis. Saya pun pernah memperkatakan tentang hal ini, ya, sebab saya sendiri pun pernah berjajah di kaki lima. Jadi saya rasa benda ini memang praktikal dan memang boleh dibuat. Baik, mendapatkan permit daripada PBT dan kebenaran daripada pemilik-pemilik bangunan untuk membolehkan pemuzik-pemuzik jalanan OKU penglihatan membuat persembahan. Saya sangat bangga lah, ya, kita akhirnya dapat permit untuk pemuzik-pemuzik kita. Menggesahkan kerajaan membuat pindaan terhadap Akta Orang Papua 1977 supaya tidak mendiskriminasikan terhadap OKU. Saya ingat bukan setakat diskriminasi, supaya tidak melihat kita ini sebagai kategori pengemis, ya. Jadi saya ingat memang perlu akta ini dipindah. Baik, dari segi sosial, ada beberapa syur yang telah dikemukakan, ya, sepanjang konvensyen kita. Antaranya mengadakan ruang untuk membolehkan ahli-ahli berinteraksi dan mengadakan aktiviti. Ini bukan kita nak berlawan dengan MAB, tapi kita nak mengadakan ruang yang juga dapat memberi ruang kepada ahli-ahli kita, ya, berkumpul dan berinteraksi.
Kemudian mengenal pasti faktor yang menyebabkan ada golongan tertentu merasa terpinggir, ya, dan keberatan menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh SBM. Ya, barangkali ini kena kita tengoklah ya apa yang menjadi isu, sehingga kan ada yang tak berapa minat nak menyertai aktiviti SPM. Mereka ni masih ahli tetapi tidak begitu aktif lagi. Baik, menaik taraf dan mengkaji semula perkhidmatan sedia ada untuk ahli yang benar-benar memerlukan, seperti ahli yang sakit di sini maksudnya sakit kekal lah, ya, dan ahli yang tidak mempunyai saudara mara. Barangkali akan ada dan mungkin ada pun, ya, kawan-kawan kita yang sudah tidak boleh bergerak bebas macam dulu, ya, umpamanya yang hilang sebelah kaki, ya, kerana kencing manis ataupun lumpuh. Ya, ini rakan-rakan kita yang perlu kita beri perhatian. Menyarankan kepada kerajaan agar allowance pekerja cacat EPC diberi kepada semua pekerja kurang upaya tanpa mengira status ekonomi mereka. Ya, betul. Orang kaya ada kan nak bagi kot. Saya sokong. Kaki cikgu hari kita akan bagi di sini. Kalau bagi ke semua, berindrak lah kerajaan. Okey, ini syur, ya, ini syur yang diutarakan dalam konvensyen kita. Itu pulang kepada majlis lah, ya, untuk baik. Bukan iya bang. Okey, ini sure, ya. Mungkin kita ada yang setuju, ada yang tidak, kurang lah, ya. Tetapi ini sure, kalau SB rasa ini patut diketengahkan, alhamdulillah. Ya, sebab ada rakan kita bercakap tentang pihak nelayan, ya. Dia tak kira nelayan miskin ke, nelayan kaya ke, semua dapat bantuan. Jadi kenapa kita yang OKU ni dia ditentukan pula kategori ni dapat, kategori ni tak dapat. Ya. Baik. Memaklumkan kepada masyarakat tentang kewujudan OKU penglihatan dalam kalangan mereka. Barangkali ini apa yang dimaksudkan ialah menghebohkan tentang keperluan kita, tentang apa yang kita boleh buat dan tak boleh buat. Ini saya rasa pernah dibuat pada tahun-tahun 60-an dulu, sangat agresif. Tapi saya rasa sekarang memang sudah kurang, ya. Dulu kita banyak buat pameran, menunjukkan kebolehan OKU dalam berbagai bidang kepada orang ramai, ya, buat pameran, buat demonstrasi dan sebagainya. Memastikan premis pejabat SBM mesra ahli ini dibangkitkan dalam konvensyen kita dan juga oleh peserta forum kita tadi, Miss Chok tadi. Rasanya kali kedua dia sebut tentang isu ini, ya, supaya mesra ke. Tapi ialah bagi yang muda memang no problem lah. Saya muda dulu pun no problem juga, ya. Tapi bila dah mari sakit lutut, ya, sakit kaki, nak duduk rumah pun bosan juga. Nak bercampur. Ya, bila duduk rumah lama-lama semangat pun rendah, nak bercampur juga. Jadi ini saya rasa memang satu permintaan yang munasabah. Baik, pendidikan. Ini satu lagi cabang yang dibangkitkan oleh peserta forum, peserta konvensyen, mewujudkan semula jawatan kuasa pendidikan. Yang ini ialah sebab saya dulu pernah menjadi AJK,
pendidikan. Saya tak sangka tentang pendidikan dah tak ada, ya. Baik, tapi mungkin boleh difikirkan oleh majlis tertinggi, ya, untuk mengadakan semula, ataupun mereka ada rasionalnya kenapa tidak diadakan. Baik, mendedahkan pertubuhan ini kepada pelajar-pelajar OKU penglihatan. Maksudnya kita kena kempen lah, ya, SPM kepada pelajar-pelajar sekolah supaya mereka tahu kewujudan SPM. Baik, dari segi belia, ya, dari segi belia pula, mengenal pasti dan memanfaatkan potensi ahli untuk memantapkan SPM. Okey, memperbanyakkan dan memperbagaikan aktiviti-aktiviti yang disasarkan kepada belia. Mengenal pasti kaedah-kaedah untuk menarik minat belia yang telah berhijrah agar kembali untuk menghidupkan aktiviti-aktiviti di cawangan-cawangan tempat asal mereka. Okey, jadi sepanjang 3 hari ini, ya, inilah antara perkara-perkara yang dibangkitkan, ya, dan saya mohon maaf bagi pihak rakan-rakan pencatat saya jika ada yang kami tertinggal, ya. InsyaAllah kami akan menyemak semula kalau ada yang boleh dimuatkan lagi, dan satu laporan lengkap akan kami serahkan kepada Jawatankuasa Convention dalam masa terdekat. Baik, itu sajalah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.